Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa auladina wa ahlina wa usratina wa qarabatina ajma'in, khususan ila masyayikhina, khususan ila Sayyid Syekh Muhammad Isa Muhammad Musar. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muwahhidin waj'alna minal muhtadin waj'alna minal mukhlisin lahuddin waj'alna minal 'arifin waj'alna min 'ibadikas salihin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita sambung Kifayatul Muhtadi, jawinya kitab, jawinya muka surat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan tiada sunat disimpankan sembahyangnya atas arkanun jua, supaya hendak menjatuhkan segala suku-sukunya sembahyang itu pada waktu. Baik, ini cerita orang yang lambat solat. Dia lambat ni sebab apa? Dia lambat itu kerana dia tertidur barangkali. Dia tertidur, jaga-jaga lagi 10 minit lagi nak habis. Lagi 10 minit lagi nak habis.
Maka bila nak lagi 10 minit nak habis, dia pun pergilah ambil wuduk pun semua. Tinggal lagi dah sekira-kira kalau dia solat ni, ya, ini yang kita baca semalam ni, tak ada nak habis, mesti dah keluar waktu. Tak ada nak habis ni, mesti dah keluar waktu. Mungkin ya 1 rakaat saja. Ya. Maka bagi orang macam ni macam mana dia nak solat? Maka dia kata, dan tiada sunat disimpankan sembahyangnya atas arkan nun jua. Maknanya tak sunat, tidak sunat, bukan sunat. Tidak sunat dia nak solat itu semata-mata mengerjakan yang rukun sahaja. Tiada sunat disimpankan maknanya dikerjakan. Disimpankan yakni dikerjakan sembahyangnya itu atas arkan dua, yakni semata-mata tunaikan rukun-rukunnya sahaja. Sunat-sunat tak buat, supaya hendak menjatuhkan segala suku-suku sembahyang itu pada waktunya, supaya hendak menjatuhkan yakni agar keseluruhan solat itu terlaksana di dalam waktunya. Supaya hendak menjatuhkan segala suku-suku sembahyang itu pada waktunya, maknanya agar keseluruhan solat itu terlaksana di dalam waktunya. Maknanya kalaulah tinggal lagi agak-agak serakaat je, jadi tidak sunat, bukan sunat ni. Tidak sunat kita nak segerakan solat itu biar habis sebelum masuk waktu yang seterusnya. Tak sunat. Bukannya sunat, tak sunat. Dia nak cerita tak sunat. Jadi maknanya apa dia? Maknanya boleh kalau dia nak solat macam biasa. Lepas takbir baca doa iftitah, lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca surah, rukuk, i'tidal, macam biasa je lah. Biasa habis satu solat tu 10 minit kita kata, 10 minit lah. Habis tu ada keluar waktu, tak apa tak apa. Pasal apa? Bila satu rakaat dapat, bermakna dia tu jadi solat tunai. Kalau tak dapat, maka jadi qada dengan sendirinya. Ya, berdosa tak? Tak berdosa pasal dia tertidur. Tapi kalau dia sengaja melambatkan, dia buat kerja dulu, dia menukang dulu, dia pergi masak dulu, dia pergi berkebun dulu, dia bantu simen dulu, dia buat bumbung dulu, apa juga lah. Dia repair kepala terbang dulu. Dia tahu dah masa waktu ni dah saja. Tiba-tiba lagi 10 minit nak solat, kelam kabut, dah dapat satu rakaat je, haram dia. Pasal dia sengaja melambatkan. Ia melambatkan solat, jangan sampai ngam-ngam habis salam masuk waktu yang kedua. Itu waktu haram. Jadi kalau setengah jam lagi nak habis waktu, kita dah solat, itu tak sampai waktu haram lah. Itu waktu makruh lah. Waktu harus lah. Waktu harus. Cuma ni gini lah, bukanlah melambatkan solat ni mesti berdosa. Kadang-kadang tu harus kerana makruh. Jadi walaupun tak berdosa, ibarat dia macam goreng pisang lah. Goreng pisang ni kalau panas-panas sedap. Tapi kalau dah sejuk dia liat,
dah makan pun belendir dia pun makan bagi kat ayam. Ibaratnya lagu tu lah. Goreng pisang juga boleh makan lagi tapi tak sedap. Jadi kalau goreng terus makan panas-panas, sedap. Macam itulah solat tadi. Bila awal waktu dia tengah panas, dia tengah hot, ya. Ni malaikat-malaikat rahmat nak mengaminkan doa-doa orang yang sama-sama berdoa mengaminkan Fatihah dalam solat sunat. Kita mengaminkan amin bersama-sama dengan imam itu dengan kuat. Siapa yang paling kuat, dia paling banyak pahala. Siapa paling kuat baca amin, masa imam dia baca amin tu, dia lah orang yang paling kuat, dia yang paling banyak pahala. Ya. Dikatakan zaman Nabi dulu, ya, sahabat-sahabat, ya, kuat mengaminkan amin tu. Sebab masa itulah malaikat-malaikat pun turut mengaminkan. Baik, tak payahlah amin sampai menjerit keluar nak tekak, ya. Ni maknanya amin itu kuat, bukan menjerit, ya, bukan menjerit tapi kuat. Faham maksud kata kuat yang bersesuaian dengan solat, bukan menjerit. Baik, habis. Ini baca amin, amin. Apa Kristian? Kristian dia pergi kubur, dia talqin. Dia pun ikut mazhab Syafi'iyah, orang Kristian ni. Dia pergi tanam bangkai dia, bangkai kawan dia kat kubur. Lepas tu nanti Pak Imam dia pagi dia baca talqin. Gorong-gorong amin. Yang dia buat tak amin. Amin juga dia juga. Amin dia tu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Syriani. Amin dia tu. Kita banyak ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ni rupa Kristian. Panjang A tu. Amin. A tu 2 harakat, min tu 6 harakat. Jangan A 6 harakat, min 2 harakat. Ada juga orang baca A tu sampai 6 harakat, min 2 harakat, pergi mana-mana pun. A tu cukup panjang. Kita tengok Jumaat. Bila mana-mana pun A panjang. Amin. Mesti nampak tak tu? Jangan A tu panjang, min tu pendek, tak kena. A tu pendek, min tu panjang. Baik, habis. Jadi dia kata tidak sunat kalau dia nak memendekkan solat, ya. Jangan, tidak sunat dia nak meringkaskan solat, kerana supaya hendak menjatuhkan segala suku-suku sembahyang itu pada waktunya. Yang ini agar keseluruhan solat itu terlaksana dalam waktunya, jangan sampai terkeluar daripada waktu. Maka dia pun sembahyanglah kelang kabut. Maka itu tidak sunat. Kadang jadi tak molek pula. Ya. Baik, habis. Maka jika tiada meninggal lagi daripada waktu masa yang lulus padanya disembahyangkan fardu itu, atau adalah sembahyang itu sembahyang Jumaat, tiada harus dipanjangkan dia lagi. Tiada harus, yakni haram. Tiada harus, jadi dengan makna haram dipanjangkan dia. Baik. Tak boleh dipanjang-panjangkan. Dah tahu nak habis,
kau buat sekadar yang fardu yang rukun-rukunnya sahaja. Maka jika kedatangan yang menegahkan dia daripada sembahyang seperti haid atau nifas atau gila atau pitam, mabuk ataupun murtad. Habis tadi habis cerita bab solat tadi. Ini cerita orang yang solat di akhir-akhir waktu dengan tidak sengaja. Jadi khilaf ulama. Setengah ulama dia kata hendaklah dia ringankan solat sekira-kira dapatlah dia sekurang-kurangnya 1 rakaat di dalam waktu, maka dapatlah ia akan keseluruhan solat itu di dalam waktu. Tapi kalau tak dapat 1 rakaat pun, maka tak dapat, jadi qada secara automatik. Baik. Jadi setengah ulama kata jangan dipanjang-panjangkan membaca bacaan dalam solat jika orang tu solat di hujung waktu yang hampir nak habis tadi ni. Kata setengah ulama yang lain pula, boleh saja solat saja seperti biasa, panjang pun tak apa. Pasal apa? Pasal dia bukan sengaja melambatkan solat. Ya. Baik, habis. Itu khilaf. Maka kita nak ikut yang mana? Aulanya jangan dipanjangkan. Pada ulama fiqh yang aulanya jangan dipanjangkan. Itu kaul muktamad. Cuba tengok kat atas dia tulis, atas kaul yang muktamad, tetapi yang aulanya jangan dipanjangkan. Maka jika ia mendapatkan 1 rakaat pada waktu, jatuh sekaliannya tunai, yakni jadilah keseluruhan solat tu dihukumkan tunai. Dan jika tak dapat 1 rakaat pun dalam waktu, maka jatuh sekaliannya qada, yakni jadilah hukum solatnya tu qada, yang tiada padanya dosa. Nampak? Tak payah. Niat solat, aku solat fardu isyak dah. Aku solat fardu subuh dah. Kita nak solat ni, kita tak tahu ni sempat ke tak sempat, nak habis ke tak habis, sempat ke dalam waktu, tak sempat ke dalam waktu. Ataupun kita jaga subuh, subuh habis pukul berapa pun tak tahu. Ada tak lagi? Ni 2 masalah ni. Yang pertama, kita tertidur ataupun kita terlupa, tiba-tiba baru teringat, baru terjaga, tak solat lagi. Kita pun pergilah bilik air, bersihkan badan, mandi-mandi, pakai baju, tengok-tengok, jam, confuse kita, masih ada ke tak ada waktu ni, ataupun masih ada waktu tapi mungkin tak cukup masa ni untuk aku laksanakan dalam waktu. Maka kita tak tahu ni cukup ke tidak masa, masih ada ke lagi masa, dah habis ke belum ni waktu ni, tak tahu. Jadi kita solat saja, jangan niat tunai, jangan niat qada solat dia. Salli fardal isya'i lillahi ta'ala, salli fardal zuhri lillahi ta'ala. Aku solat pada zuhur kerana Allah Ta'ala. Salli fardal asri lillahi ta'ala. Aku solat pada asar kerana Allah Ta'ala. Jangan sebut tunai, jangan sebut qada. Asal makna sebut tunai itu sunat, asal makna sebut qada tu sunat. Tapi kalau kita niat tunai pada halnya qada, ataupun kita niat qada pada halnya tunai, tidak sah solat. Jadi jangan niat tunai, jangan niat qada, serah pada Allah
kita tak tahu masuk ni dah habis ke belum, dah masuk ke belum, bukan dah habis ke belum, dan ke tidak aku solat dalam waktu ni, masa dah tak dah ni. Jadi kita niat saja solat fardu, jangan niat qada, jangan niat tunai. Aku solat fardu zuhur, usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala, aku solat fardu zuhur kerana Allah. Ataupun asar, salli fardul asri lillahi ta'ala, aku solat fardu asar kerana Allah. Begitulah seterusnya. Bagi orang yang terlewat solat dengan bukan kesengajaannya, baik, habis. Teruskanlah. Ya, dia niat dah sembahyang maghrib, Sholli fardu maghribi, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, masjid dah azan. Jangan dia berhenti pula, Allah dah ambil dah, tak payah. Teruskanlah solat dia. Maka automatiklah solat maghrib tu jadi qada. Tadi dia niat tunai, tak apa, tak batal. Dia secara automatik jadi qada. Cuma dia lambatkan solat tu pasal apa? Tu nak dia dosa ke dia tak dosa. Kalau dia sengaja lambatkan kerana tengok boxing, tengok wrestling, maka dia solat yang macam tu jadi berdosa. Ya. Kalau dia solat tu dengan sebab dia menyelamatkan nyawa orang yang dia telah pun niat jamak, tiba-tiba waktu masih ada, maka dia pun pergilah solat, pergilah ambil wuduk, takbir, Allahu akbar, habis waktu, maka jadilah qada, ya, maghrib tu, maka tu tak berdosa. Kalau syarat dia niat jamak, niat jamak kerana menolong orang sakit, ya. Dulu kita dah cerita dah, niat jamak kerana menolong orang sakit. Dia nak pergi masjid, gedebum, tengok aksiden, tak ada orang nak nolong, kawan tu langgar lari. Yang orang kena aksiden ni dah dia tercungap-cungap dah. Kita dukung dia buat naik atas kereta kita, kita terus cepat pergi hospital. Jangan laju sangat, saking kita padam. Baik. Dan maka masa bawa tu, masa drive tu, kita niat dalam hati. Niat apa? Niat nak menjamakkan solat fardu maghrib dalam fardu isyak. Niat macam mana? Aku takhirkan solat fardu maghrib hendak dijamak bersama isyak. Ya. Aku takhirkan solat fardu maghrib hendak dijamakkan bersama isyak. Baik, dia pun teruskan bawa kereta. Jadi solat jamak kerana nak menyelamatkan nyawa ni, hukumnya terkadang harus, terkadang wajib. Sebab apa? Menyelamatkan nyawa manusia tu lebih wajib ketika itu. Dan solat itu diharuskan dijamaknya sebagai jamak takhir. Ya. Jadi dah sampai masjid, dia dah sampai ke hospital, urus semua, ada lagi masa 10 minit. Jadi hukum keharusan tu dah habis, terbatal keharusan tu sebab kerja dah selesai. Maka dia jadi apa? Wajib solat fardu maghrib dalam waktu. Dia kalau lagu tu, dia kenalah pergi ambil wuduk semula, masuk surau, solat maghrib dalam waktu maghrib. Tengok lagi, tinggal lagi seminit nak masuk isyak. Agak-agak seminit sempat tak maghrib? Tak sempat. Tak sempat. Habis tu macam mana? Niat je lah, aku solat fardu maghrib kerana Allah Ta'ala.
Allahu Akbar. Aku solat pada maghrib kerana Allah Ta'ala. Salli fardal maghribi lillahi ta'ala. Aku solat fardal maghrib kerana Allah Ta'ala. Dah. Lepas tu bunyi azan. Tak apalah, teruskan solat. Kalau dapat satu rakaat, maka jadilah solat itu tunai. Kalau satu rakaat pun tak dapat, maka jadilah ianya qada. Dengan niat tunai, dengan niat qada solat dia. Maka tidaklah berdosa kerana bukan dia sengaja, sebab menyelamatkan nyawa. Yang asalnya dia nak buat jamak, tapi hilang keharusan jamak sebab kerja dah selesai. Maka wajib dia solat masa itu. Lepas tu nanti dia solatlah Isya macam mana seperti biasa. Aku solat pada Isya makmum kerana Allah Ta'ala. Tak jadi jamak begitu. Baik, habis. Tak nak jamak berdosa dia. Kita nak tolong orang, kita kena tolong kita dulu. Mana boleh tolong orang kita tak tolong? Itu seperti lilin membakar diri. Itu kerja tak cerdik. Kita nak nolong orang, kita kena tolong kita dulu. Contohnya kita nak menyelamatkan orang lemas, kita kena belajar berenang dulu. Mana kita tolong diri kita dulu, biar kita mahir berenang, barulah berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit ke hulu. Kau tak hati berenang, kau mati dulu. Orang lemah tu selamat, kau mati dulu, habis. Boleh faham? Jadi begitulah tadi. Sebelum kita nak bawa dia ke hospital, kita kena zon. Aku ni bawa dia ke hospital, maghrib aku lebur. Niat jamak. Aku tak akhirkan solat pada maghrib, hendak dijamak bersama Isya. Niat hati. Ada dukung ada pergi hospital. Ya. Kalau memang habis waktu maghrib tu, masa kita menguruskan dia, maka bolehlah kita buat jamak maghrib Isya dalam waktu Isya. Tapi jangan qasar. Tidak sah qasarnya. Buat jamak tamam. Maghrib 3, Isya 4. Ya. Buat jamak takhir ni boleh buat mana-mana dulu. Buat maghrib dulu boleh, Isya dulu boleh. Jamak takhir tak apa. Jamak takdim mesti buat tuan rumah dulu. Mesti buat tuan rumah dulu. Baik, habis. Baik, kita teruskan. Maka jika kedatangan yang menegahkan dia daripada sembahyang seperti haid atau nifas, atau gila, atau pitam, mabuk ataupun murtad, kemudian daripada sudah lalu masa ia sembahyang, ni setelah lalulah masa untuk solat, akan fardu yang lazimnya, ini fardu yang wajib ke atas dirinya, dengan sehabis-habis ringan yang mungkin baginya, yakni yang sedapat pada dirinya. Baik, contohnya lagu mana? Orang perempuan dia datang uzur, tiba-tiba dekat-dekat nak maghrib tu, lagi 20 minit berhenti. Berhenti, maka dia jadi wajib solat fardu asar tu. Wajib. Pasal apa? Pasal uzurnya dah hilang. Macam tadi lah, dia dah hantar pesakit tu dah ke hospital, dah selesai semua, tiba-tiba ada lagi waktu maghrib tak habis lagi, maka uzur tu dah
dah hilang, dah habis, wajib dia solat maghrib. Jadi begitu perempuan tadi, wajiblah dia solat maghrib. Tapi nak solat kena mandi dulu. Betul? Tak apa, dia lah mandi dulu. Mandi pakai baju. Tinggal lagi 30 saat nak habis. 30 saat lagi dia nak habis. Nak habis asar. Takbir, aku solat fardu asar kerana Allah Ta'ala. Terus niat qada, terus niat tunai. Itu untuk menghilangkan keraguan lah. Ini dia niat tunai pun dah apa, aku solat fardu maghrib tunai kerana Allah Ta'ala. Tak apa. Tak niat pun tak apa. Niat solat aku solat aku solat fardu asar kerana Allah Ta'ala. Lepas tu dengar orang azan maghrib, buat terus je lah. Tapi jaga, kalau dia berhenti dalam waktu asar, maka wajib lepas solat asar tu dia solat zuhur. Ya, kerana dihukumkan solat jamak. Orang haid ni dia dihukumkan solat jamak. Bila haid dia kering, berhenti, ya, dia solat asar, lepas tu dia kena solat zuhur, kena qada zuhur. Ibaratnya orang solat jamak, Dia kering dalam waktu isyak, maka dia kena lepas mandi solat isyak, lepas tu dia kena qada maghrib, melekan subuh tak bayar. Pasal subuh tak ada hukum jamak. Ya, baik. Dia pun sembahyang lah asar dalam waktu maghrib tu. Sebab apa? Waktu dah habis. Dia lepas dia solat maghrib, lepas dia solat asar, dia bangun, qada zuhur. Faham tak? Jadi sama ada dalam waktu asar itukah ataupun dalam waktu maghrib itukah, dia kena qada zuhur. Faham Kalau dia habis haid pukul 6 petang, maka dia pergi mandi siap 6.30, dia pun solatlah asar 15 minit kita katalah, ya. Ada 6.45, ada asar tak lagi? Ada, maka dia qadalah zuhur. Kalau berlaku kes yang pertama tadi, apa dia mandi tinggal lagi seminit je asar dah masuk maghrib, maka dia pun cepatlah qada dan cepatlah sembahyang asar tadi. Aku solat fardu asar kan Allah Ta'ala. Ya, tengah-tengah baca Fatihah orang pun azan, tak apalah, jalan terus. Baik, habis saja sembahyang asar, dia bangun qada zuhur dalam waktu maghrib tu. Pasal apa? Kalau berhenti dalam waktu asar, wajib dia tunaikan solat asar serta qada zuhur. Kalau berhenti dalam waktu isyak, wajib dia solat dalam solat isyak dalam waktu isyak itu, dan kena qada maghrib. Kerana dua solat ni dia ada hukum jamak menjamakkan. Ya, ada hukum solat jamak di situ. Baik. Tak wajib, bahkan haram. Dia uzur dia 10 hari, 7 hari kita kata, ya, dia uzurnya 7 hari, maka 7 hari itu dia tu dicutikan oleh syarak daripada solat. Dicutikan tu, ya, tanpa wajib dia qada. Bahkan kalau dia qada, hukumnya haram. Tak boleh qada. Semua ulama kata makruh, semua ulama kata haram. Tak boleh qada. Melainkan yang kes tadi ni, dia kering dalam waktu asar. Kenapa dia kena qada? Kata ulama, semua ulama, barangkali dia sudah kering dalam waktu zuhur, cuma ni terlanjak
darah tu sampai ke waktu asar. Sebab itulah dia kena qada asar tu. Ya, terlajak barangkali. Dia datanglah 7 hari. Macam kita lah bawa lori juga. Bawa lori pecut 280 km sejam. Habis Ferrari pun dia potong. Ya, biasa orang buat 60-70 dia 290 km. Ya, punya laju. Tiba-tiba jebret mengejut. Jebret mengejut sebab traffic light. Jebret pong. Bila dia brek tu bukannya boleh berhenti terkejut. Dia heret belakang. Dia heret tu 100 meter baru dia berhenti. Jadi sebenarnya dia brek lama dah kat traffic light lagi. Tapi dia kena terlalu laju dan lama pula dia buat laju tu. Ya, terlanggar lampu isyarat. Dengan lampu-lampu dia langgar habis. Debum clap on kat situ. Itu dah ibarat dia. Ya. Barangkali dah berhenti waktu zuhur. Tapi dia kena 7 hari dah keluar. Jadi dia nak break tu makan masa. Jadi dia berhenti betul-betul. Kita tengok asar. Rupanya mungkin zuhur tadi. Itulah hikmah dia kena qada yang tu. Yang lain-lain tak payah. Hak lagi 7 hari lagi ni tak payah. Hak tu sahaja. Ya. Baik. Jangan duduk dia qada pula. Buat apa? Ada satu orang tu dia kata, saya ngaji kena qada Ustaz. Silap dengar. Silap dengar. Kalau puasa ya kena qada. Puasa Ramadan. Itu ya kena qada. Solat tak kena qada. Siapa pergi ajar kena qada. Baik, habis. Mazhab lain tak tahu. Mazhab apa semua. 4 mazhab tu kata tak boleh qada, haram. Jadi dia kata apa? Seperti juga dengan orang yang dia kata tadi, maka jika kedatangan yang menegahkan dia daripada sembahyang seperti haid atau nifas atau gila atau pitam atau mabuk atau murtad, orang gila, ya, dia gila belum masuk asar, sedar-sedar, ya, tak gila lah tu, ada 10 minit lagi nak maghrib, maka dia wajib pergi solat pasal dia masih waras. Dia masih waras dalam waktu. Dia kena pergi ambil lah wudu, kemudian dia kena solat. Biasa gila macam mana ni yang lagu ni? Gila ni yang pertama, gila memang penyakit gila dia. Dia gelak sorang-sorang. Kadang-kadang gila tu disebabkan kerasukan. Ya, ada benda masuk dalam badan, maka dia gelak sorang-sorang, dia sembang sorang-sorang, dia menjerit sorang-sorang, dia mengilas sorang-sorang, dia cakap sorang-sorang. Ya. Maka masa tu, masa dia gila, dia tak wajib solat. Kalau dia mati pun tak dihukumkan dia berdosa. Kalau dia bunuh orang sekalipun dalam dia gila. Ya. Cumanya datang Toboma tadi ni, pegang kepala dia, hembus, keluarlah jin tu, sedar balik. Kau nama apa, adik? Kau nama apa? Nama saya Era Fajira. Dia ingat balik nama dia. Tadi dia kata namanya Mainon. Keluar jin tu, dia ingat balik nama dia. Jadi dia wajiblah solat masa itu. Lagi 10 minit nak habis tu. Masa gila tak wajib solat. Macam juga dia kata lagi, atau pitam, masa pitam tak wajib solat. Pitam nak solat macam mana? Jaga-jaga daripada pitam lagi 5 minit nak habis asar, maka wajib dia segera ambil wudu, segera dia solat. Tu nak cerita tu yang tu lah. Ataupun dia murtad.
Dia murtad. Masa dia murtad tu mungkin dia nak marah sangat, kau tak tahu. Dia jadi murtad. Tiba-tiba dia tersedar, aku tak boleh jadi murtad, aku nak Islam balik. Maka dia pun syahadatain balik. Dan masa tu lagi 10 minit nak habis waktu zuhur, nak masuk asar. Wajib dia pergi ambil wudu, wajib dia solat zuhur masa itu juga. Orang murtad kena solat dah. Orang murtad kena solat. Orang kafir tak kena solat. Orang murtad kena solat. Orang kafir tak kena solat. Maksudnya apa dia? Maksudnya orang kafir tak solat, kita tak boleh paksa dia solat sebab dia kafir. Dia tak kena taklif syarak. Orang murtad tak solat, pemerintah wajib suruh dia solat. Sebab apa? Sebab dia tu taklif syarak. Orang murtad ni, walaupun dia murtad, dia wajib lagi solat. Dia tak solat, dah dosa murtad, kemudian dosa tak solat lagi. Bertindan-tindan orang murtad ni. Orang murtad lagi hina pada kafir. Orang murtad ni lebih hina pada orang kafir penyembah berhala. Bahkan dikatakan orang murtad ini, kalau dia tak mau kembali kepada Islam, pemerintah wajib menangkapnya dan memaksa dia masuk Islam semula. Kalau dia tak nak, hendaklah dipancung. Dipancung, dan bangkainya boleh dicincang-cincang, bawa pergi zoo negara, makan rimau. Jadi orang murtad ni, jangan, orang murtad ni dia tak boleh ditanam di tanah perkuburan Islam. Dia tanam kat mana? Tanam dalam perut buaya. Baik. Kemudian daripada sudah lalu masa, yang ni kalau sudah habis dah penyakit gila dia tu, atau pitam dia tu, atau mabuk dia tu, atau murtad dia tu, atau haid dan nifas dia tu, wajiblah dia solat fardu dengan sehabis-habis ringan yang mungkin baginya. Maknanya jangan dia melambat-lambatkan solat tu. Contohnya dia baca doa iftitah, lepas tu dia baca Fatihah, surah dia baca surah Al-Baqarah, dah tahu lagi seminit nak habis. Maka sunat yang maliknya, awalnya dia meringankan solat dia. Walaupun dia tahu ni tak ada dah ni, tak apa, ringankan solat tu. Tak baca surah pun tak apalah, baca Fatihah, rukuk. Baik, ini bagi orang yang solat di akhir waktu, yang waktunya akan habis, tak sempat dia nak mengerjakan dengan sempurna habis, dengan habis dalam waktu, maka itulah cara dia. Baik, kita berhenti situ dulu, tak ada dah 7.30. Kemudian katanya, dan bersucinya bagi orang yang salisul bauli. Boleh baca silsil baul, boleh baca silsul bauli, boleh baca silsil bauli, boleh baca salisul bauli. Boleh tiga cara, ya. Salisul bauli pun boleh. Apanya soalan? Dia kata sekiranya solat di dalam kapal terbang, tiada ruang untuk solat melainkan di tempat duduk sendiri, adakah dibolehkan? Boleh. Boleh solat duduk. Sebab Nabi pernah solat duduk di atas kuda. Sampai berjalan, Nabi solat duduk di atas kuda. Baik. Yang kedua, seorang yang keluar musafir seminggu,
Contoh balik kampung. Adakah masih boleh dia buat jamak qasar setelah sampai di kampungnya pada hari sama? Dia balik kampung. Ya, kampungnya di mana? Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dia duduk di mana? Duduknya Kampung Baru, Majidi, Johor Baru. Kampung Baru juga. Dia balik Johor. Dia balik ke kampung mak dia di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dia dah duduk Johor ni, dah beli rumah kat situ dah. Nama pun nama dia dah. Nama apa dah? Kulub bin Lebay Kulub. Dia beli dah rumah itu. Harga dia taklah mahal, 5 juta ya. Niat nak mustatin kat JB. Jadi dia balik rumah mak ni dekat Kampung Baru Kuala Lumpur ni sebab menziarahi saja, bukan nak duduk di situ, nak ziarah ya. Baik. Maka on the way nak balik tu, berhentilah kat mana-mana pun, maka boleh dia buat jamak. On the way nak balik tu, sampai saja di rumah mak dia boleh jamak selama 4 hari 4 malam. Ya, 4 hari 4 malam dia boleh buat jamak. Dia kata nak balik 7 hari, lagi 3 hari kena buat tamam. Ya. Boleh ke jamak pasal apa? Ni rumah mak saya. Bolehlah, tu mak kau bukan rumah kau. Rumah mak dia bukan rumah dia. Dan dia balik tu bukan nak bermustatin, nak ziarah ya. Ya. Lepas 4 hari dia kena buat qasar balik. Dia kena buat tamam balik. Faham? Lepas 7 hari dia pun nak balik JB. Maka on the way nak balik tu, bolehlah dia pula jamak qasar balik. Sampai rumah dia tak boleh jamak apa dah. Itu satu kes. Kes yang kedua, dia duduk di JB ni rumah sewa, sebulannya RM450, 95 sen. Kemudian dia nak balik kampung dia kat mana? Kampung Baru Kuala Lumpur. Mak dia panggil balik. Ya, mak dia panggil balik. Mak dia kata apa? Minah kau balik ni buat urusan tukar nama rumah ni. Mak pun rasa dah nak jalan dah ni. Umur dah 190 dah. Jadi buah nama kau lah rumah ni. Buah nama kau lah rumah ni. Esok kalau mak mati, rumah ni ambil lah kau pencen, baliklah duduk sini. Okay. Maka Minah tadi kata, tak apa lah mak, terima kasih lah bagi rumah kat saya. Seronoknya dekat rumah pri. Jadi dia pun niatlah esok pencen nak balik duduk kampung balik Kampung Baru Kuala Lumpur. Jadi on the way nak balik di JB tu, dia boleh solat jamak dan qasar sekali. Sampai di Kampung Baru, dia nak balik apa hari? 7 hari nak selesaikan kes tanah tu, nak tukar nama dia dan sebagainya. Sampai di JB dia tak boleh buat jamak. Bukan kata 3 hari, bukan kata 4 hari, sehari pun tak boleh. Pasal apa? Pasal itu tempat mustatin dia, cuma dia tak balik pindah lagi. Dah jadi dia duduk Kuala Lumpur tu, dia tak boleh jamak. Dia kena buat tamam. Dia kena buat tamam. Zuhur tamam, asar tamam, maghrib tamam, sampailah 7 hari. Lepas tu hari ke-8 dia pun nak balik lah. Nak baliklah ke JB. On the way nak balik tu dia boleh buat jamak qasar. Sampai ada rumah dia kat JB, rumah sewa, dia boleh jamak qasar lagi selama 4 hari. Lepas tu kena buat macam biasa lah, baliklah.
Hamam lah balik. Boleh juga duduk rumah sewa sendiri boleh jamak 4 hari sebab hang baru balik daripada musafir ke tempat mustatin tadi. Jadi dia boleh buat jamak selama 4 hari 4 malam. Tapi kalau kita pergi musafir, musafir ke tempat yang bukan kita nak mustatin, contohnya kita pergi Kelantan, bukan nak mustatin sana, pergi Jalan Bakar angin. Sampai Kelantan tu rumah siapa? Rumah Pak Melakang kita ke? Kita kata 4 hari 4 malam kita jamak kat sana boleh. Balik rumah, ni rumah sewa, tak tahu lagi nak duduk mana. Tak boleh. Tak boleh dia jamak, kena buat taman situ. Tidak, sana je boleh jamak, balik boleh jamak lagi. Sana satu tempat tempat aku berjalan tadi boleh jamak. Dah balik rumah sewa tak boleh tak boleh dah nak jamak di situ. Pasal apa? Pasal tu dihukumkan rumah yang kita sewa tu jadi walaupun dia mukim tapi dihukum macam mustatin. Pasal kita pergi Kelantan tadi bukan tempat mustatin, tempat kita nak pergi ziarah je. Beza dengan hukum kita balik ke kampung mak kita, yang mak kita nak bagi rumah tu kat kita. Tu beza ya. Faham yang tu. Baik. Niat musafir. Niat musafir mana? Dia nak musafir. Tapi dia tak niat. Sampai sana dia boleh buat solat jamak. Habis tu macam mana dia sampai ke sana dia tak niat? Dia nak musafir tapi dia tak niat musafir. Tiba-tiba sampai sana. Tu pelik. Dia niat dah lah tu. Tidak macam mana dia boleh sampai sana? Dia pejam mata sampai Mekah. Walia. Dia duduk di JB nak balik Kuala Lumpur. Jadi dia pun start kereta dia. Sampailah rumah dia kat Kuala Lumpur. Adakah dia tak niat? Masa itu tak niat apa? Tak tahu nak pergi ke mana? Jalannya tentu sampai Kota Baru. Baik, musafir Kelana tak boleh buat jamak qasar. Tu musafir Kelana. Musafir tadi ni mestilah ada tujuan ke mana. Kalau musafir Kelana ni tak tu tujuan nak pergi ke mana. Itu namanya musafir Kelana. Musafir Kelana maknanya orang berjalan walaupun jauh sampai 1000 kilometer tapi tak tahu nak pergi mana. Dia tak boleh buat jamak qasar. Kalau dia tahu nak pergi ke mana, yang tu boleh jamak qasar. Orang kata kalau kita musafir tapi tak niat maka tak boleh buat jamak. Barangkali tak niat itu ialah tak niat nak pergi ke mana, nak berjalan semata-mata ikut kaki je kata. Ataupun boleh juga dengan makna begini, tak niat tu dengan maknanya tak niat jamak takhir. Bila dia tengah musafir dia tak niat jamak takhir, maka bila sampai ke sana tak boleh buat jamak takhir tu, kena solat kena qada. Maka berdosa lah dia sebab dia qada. Kenapa tak nak jamak? Mungkin yang tu lah kot, antara dua tu. Yang mana satu ke tak? Tak tahu lah Ustaz, saya duduk dengar cakap. Kena tanya dia kompong-kompong yang mana tak niat apa ni? Tak niat nak bermusafir ke? Tak niat nak pergi ke mana-mana ke? Ataupun tak niat apa? Maksud kata dalam kitab tu, orang nak musafir ni dia kena niat baru boleh sembahyang jamak. Ialah dia kena niat nak pergi ke mana. Jangan musafir tak ada niat nak ke mana-mana, ikut kaki jadi musafir kerana yang tu tak ada jamak. Faham yang tu?
Baik, ni sambung tadi ni sikit gini, tak habis. Habis dah. Mau habis dah. Jadi habis dah, kita berhenti dah setakat tu. Baik, tandakan. Kemudian katanya, dan bersucinya bagi orang yang sadisul baul ataupun silsil baul, ni orang yang kencing dedas, kata kencing tak berhenti. Dia kencing tak nak berhenti, dia berjalan kencingnya setitik. Tu namanya kencing dedas. Bukan kencing dedas, dia silsil baul orang bagi, ataupun sadisul baul, kencing tak berhenti. Kebanyakan orang ni dia bukan silsil baul, dia lambat berhenti. Dia lambat berhenti tu bukan silsil baul. Orang yang lambat berhenti ni, dia bila nak sembahyang, dia wajib tunggu sampai dia betul-betul berhenti. Kemudian dia basuh bersih-bersih, baru ambil wudu, baru pergi solat. Orang yang sadisul baul ni, dia ada kelebihan sikit. Apa dia? Dia bila masuk tu, dia kena basuh, kemudian dia kena bungkus. Pandai-pandai lah kau. Jadi dia tak mengali sampai kena kain. Kemudian masuk waktu, baru bersihkan, kemudian wudu, kemudian terus solat dengan segera. Kemudian satu wudu untuk satu fardu. Tak boleh buat satu wudu banyak-banyak fardu, tak boleh. Ini hukum orang salisul baul. Orang laki-laki ni biasanya. Tapi biasanya dia bukan salisul baul. Dia cuma kencing dedas, lambat berhenti. Yang tu dia wajib berhenti dulu, baru dia boleh solat. Saya dulu kawan sekolah dulu, satu orang sekolah rendah, dia sentiasa menitis air. Ni orang silsil baul. Tu kali pertama saya jumpa orang silsil baul. Kebanyakannya tu dia bukan silsil baul, dia cuma lambat berhenti. Dia kena bagi berhenti, dia berjalan-jalan dulu, relax dulu, baru lama dia berhenti. Yang ni dia wajib tunggu berhenti. Kalau dia tak tunggu berhenti, terus pergi solat, inilah yang Nabi kata, ramai orang kena azab kubur sebab kencing solatnya tu kencing tak suci bersihnya. Baik, habis. Itu kita sambung. Kemudian katanya, dan bersucinya bagi orang yang salisul baul ila akhirih, wallahu a'lam. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والله أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.